Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Yang dihormati Cikgu Suwarti Asra binti Jaafar selaku panel jemputan kita pada hari ini. Seterusnya kepada tiga ahli panel kita yang tampak sungguh berkarisma orangnya serta sidang hadirin saudara sekalian, salam opsi cemerlang bersama pengetahuan sulubudiman. Biji selasih boleh dimakan menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan semoga majlis tambah berseri. Bagi memberkati seminar pada hari ini, saya menjemput saudara Imi Syazwan untuk memimpin bacaan doa kita pada pagi ini. Dengan ini majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yafihi kamfihi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersama dengan majlis pada hari ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah pintu-pintu hati kami dan lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahkan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari kehadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami mohon perlindungan daripada Engkau dan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat-sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jajaran Mengkudu berbias kesuma di Jelah Angsana di Tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di seminar Maya Kita Bersua. Bersyukur kehadrat Ilahi kerana pada hari ini kita akan mendengar perkongsian melalui perbincangan seminar yang bertajuk Teknik Membaca. Bersama saya Muhammad Naif Najmi Mazuki selaku moderator pada hari ini dan turut bersama tetamu jemputan kita serta tiga ahli panel kita yang tampak sungguh arif serta berkarisma untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai tajuk kita pada hari ini. Teknik membaca adalah satu teknik dalam yang harus mempertimbangkan berbagai jenis teknik pada saat membaca. Ia menempatkan cetakan kalimat dengan memahami tanda baca dengan intonasi yang teratur. Maka pada hari ini kita akan sama-sama selami beberapa teknik membaca yang akan dikupaskan oleh panel-panel kita yang cukup berkarisma, antaranya kaedah dalam pendekatan holistik, teknik membaca secara kritikal, teknik membaca lantang dan juga teknik membaca untuk belajar. Maka sidang hadirin sekalian, tanpa membuang masa, suka saya perkenalkan dahulu tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu Cikgu Suwarti Asra binti Jaafar. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Baiklah, seterusnya panel kita yang pertama iaitu seorang yang cukup kacak orangnya iaitu saudara Muhammad Syarafi bin Muhammad Syarif. Apa khabar saudara Syarafi? Baik, selamat pagi semua. Baiklah, panel kita yang kedua, seorang yang cantik orangnya iaitu saudari Hurul Ain binti Bidin. Apa khabar saudari? Baiklah, seterusnya panel kita yang ketiga yang tampak sungguh ayu orangnya iaitu saudari Nurul Farhana binti Muhammad Fazli. Apa khabar saudari Farhana? Baik ya hari ini?
Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita meneruskan seminar kita pada hari ini dengan mendengar kupasan yang menarik berkenaan dengan kaedah dalam pendekatan holistik yang akan dikendalikan oleh saudara Syarafi, iaitu panel pertama kita. Dipersilakan saudara. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya Muhammad Syarafi bin Muhammad Syarif selaku panel pertama pada hari ini. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi atau saya akan berkongsi pendekatan holistik dalam pengajaran bacaan. Okey. Baiklah. Pendekatan holistik baru saja diperkenalkan di negara ini terutamanya dalam pengajaran membaca dalam bahasa Melayu. Prinsip asas pendekatan ini ialah murid-murid bukan sahaja diajar untuk menguasai kemahiran membaca, tetapi juga dapat menikmati bahan bacaan, menggunakan bahan bagi keperluan dalam kehidupan harian dan alam pekerjaan, menghasilkan inovasi dalam pelbagai bentuk penulisan, meningkatkan keupayaan pemikiran pada aras tinggi dan mencapai kejayaan dalam pendidikan pada tahap yang lebih tinggi serta pengamalan pembelajaran sepanjang hayat. Baiklah, terdapat 9 kaedah dalam pendekatan holistik. Jadi pelajar boleh tengok ada 9 dekat sini dan perlu ingat. Okay, yang pertama ialah membaca bebas. Kaedah yang kedua ialah kaedah menelah. Kaedah yang ketiga ialah kaedah membaca senyap. Kaedah yang keempat, kaedah meringkas dan bertindak balas. Kaedah yang kelima, kaedah membaca secara berkooperatif. Kaedah yang keenam, kaedah membaca lantang. Kaedah yang ketujuh, kaedah membaca dengan panduan guru. Dan kaedah yang ke-8, kaedah berkongsi membaca. Dan kaedah yang terakhir ialah kombinasi kaedah-kaedah membaca. Baiklah, jadi kita akan pergi kepada kesemua teknik ataupun kaedah ini dengan lebih mendalam. Okay, bagi kaedah yang pertama iaitu kaedah membaca bebas. Baiklah, bagi kaedah ini pelajar berpeluang membaca bahan yang mereka pilih dari sekumpulan bahan yang disediakan oleh guru. Jadi guru perlu menyediakan arahan awal supaya pelajar membuat beberapa persediaan sebelum membaca, seperti menyediakan soalan-soalan sebelum, ketika, sesudah membaca dengan sendiri. Okey, contohnya ketika pengajaran teks tentang teks sejarah. Jadi dalam teks itu terdapat dalam teks sejarah itu terdapat gambar pahlawan-pahlawan ataupun tentera-tentera pada zaman dahulu. Jadi pandangan pertama kamu sebelum kamu membaca, kamu boleh nampak gambar itu adalah gambar tentang tentera. Jadi kamu dah boleh agak teks ini mesti tentang sejarah ataupun tentang ketenteraan. Bagi kaedah yang kedua adalah kaedah menelah. Bagi kaedah ini, pelajar membuat telahan tentang apa yang mereka fikirkan akan berlaku atau apa yang akan mereka jangkakan. Pelajar perlu membincangkan sama ada mereka perlu menetapkan semua telahan atau mengubah semula telahan tersebut. Telahan bermaksud tekaan, penelitian, meramal ataupun jangkaan. Jadi bila kamu baca satu teks, bila kamu dah baca perenggan ataupun kamu dah buat telahan, jadi kamu dah boleh ramal apa yang akan disampaikan dalam keseluruhan teks. Jadi teknik ini akan memudahkan kamu untuk memahami satu petikan. Bagi teknik yang ketiga adalah teknik membaca senyap. Dalam teknik ini, setiap pelajar akan membaca bahagian yang sama secara senyap dan telahan perlu dibuat ketika membaca senyap. Pelajar akan berbincang, bertindak balas dan juga semak telahan. Apabila berhenti membaca, pelajar akan menceritakan semula atau meringkaskan apa yang telah mereka baca. Contoh, dalam sesi pengajaran atau pembelajaran di dalam kelas, cikgu atau guru akan memberi arahan kepada semua pelajar untuk membaca keseluruhan teks. Semua pelajar perlu membaca keseluruhan teks secara senyap. Jadi, semasa kamu membaca secara senyap, kamu perlu membuat telahan, kamu perlu semak telahan dan setelah kamu habis membaca, kamu perlu menceritakan semula atau kamu ringkaskan semula apa yang kamu baca, apa isi ataupun isi penting ataupun kandungan yang terdapat dalam teks yang kamu baca. Seterusnya kita akan beralih kepada teknik yang keempat, iaitu teknik meringkas dan bertindak balas. Baiklah. Setelah meringkas dan bertindak balas,
setelah selesai keseluruhan petikan, pelajar akan meringkas apa yang mereka baca. Mereka bertindak balas dengan membincangkan apa yang mereka rasakan terhadap bahan yang mereka baca dan menentukan apakah yang perlu dilakukan terhadap bahan tersebut. Okey. Contoh, kamu baca teks tentang isu-isu semasa seperti punca banjir kilat. Jadi teks tu, keseluruhan teks menceritakan tentang punca. Jadi kamu boleh ringkaskan. Okey, ringkaskan. Keluarkan semua punca-punca yang terdapat dalam petikan tersebut. Contoh punca-punca banjir kilat ataupun langkah-langkah untuk menangani banjir kilat. Jadi kamu boleh keluarkan isi dan kamu boleh bertindak balas seperti kamu boleh buat peta minda, peta buih dan sebagainya. Bagi teknik yang kelima ialah teknik membaca secara berkooperatif. Bagi teknik ini, pelajar akan diberikan bahagian tertentu untuk sesi membaca. Setiap orang ditugaskan untuk menyelesaikan bacaan bahagiannya dan menceritakan semula apa yang dibaca kepada kumpulan yang lebih besar. Seterusnya, tugas membuat ringkasan atau ulasan terhadap bahan dilakukan bersama-sama. Okey, saya rasa kaedah ni sering dilakukan oleh guru-guru semasa kamu di sekolah. Okey, contohnya dalam sesi pengajaran di dalam kelas, kamu diarahkan untuk, contoh ada satu teks dalam satu muka surat. Jadi cikgu arahkan, orang pertama akan baca isi pertama, dan orang kedua akan membaca perenggan kedua. Seterusnya orang ketiga akan membaca perenggan ketiga. Jadi semua pelajar yang dipilih untuk membaca akan membaca secara kooperatif dan mereka perlu menceritakan semula apa yang mereka baca dan mereka faham kepada khalayak ramai. Seterusnya, ringkasan dan ulasan akan dilakukan secara bersama-sama. Bagi teknik yang keenam ialah teknik membaca lantang, di mana guru akan memilih seorang pelajar untuk membaca lantang bahagian awal teks, sementara pelajar lain akan mengikut bacaan tersebut secara beramai-ramai. Seterusnya, pelajar akan berbincang, bertindak balas dan semak telahan. Apabila pelajar berhenti membaca lantang, pelajar perlu menceritakan semula apa yang mereka telah baca. Contoh dekat sini, guru akan memilih seorang contoh, cikgu pilih, Ali tolong baca dan rakan-rakan yang lain tolong ikut apa yang Ali baca. Jadi Ali akan baca keseluruhan teks secara lantang dan rakan-rakan dalam kelas yang lain boleh ikut. Dan saya rasa teknik ini juga biasa digunakan di sekolah. Bagi teknik yang ke-7 ialah teknik membaca dengan panduan guru. Bagi teknik ini, guru akan memberikan panduan atau mengarahkan pelajar menerusi pembacaan senyap terhadap sesuatu bahan yang dengan bertanyakan soalan. Selain itu, guru akan membantu pelajar membina soalan-soalan yang dapat mereka jawab ketika mereka terus membaca bahagian bahan yang telah ditetapkan. Guru juga membantu pelajar membuat telahan terhadap bahagian yang telah dibaca. Biasanya teknik ini kamu biasa guna untuk teks yang berkaitan dengan sains atau sebagainya. Contohnya teks tu kamu baca dan guru akan bertanyakan soalan, guru akan membantu kamu. Apa yang kamu tak faham berkaitan teks itu, guru akan bantu untuk kamu lebih mudah faham. Jadi cara ini akan memudahkan pelajar untuk lebih faham ataupun lebih bersemangat untuk belajar. Bagi teknik yang ke-8 ialah teknik berkongsi membaca. Dalam teknik ini, guru memberi guru membaca lantang satu cerita dan mengajak murid-murid bersama membaca. Cerita akan dibaca beberapa kali dan murid akan diberi peluang bagi bertindak balas menerusi penulisan, lukisan, drama, perbincangan dan pelbagai lagi aktiviti yang menarik. Jadi teknik ini biasanya kita guna ataupun kamu guna semasa di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah pun kamu mungkin biasa guna cara ni. Maksudnya guru akan membaca secara lantang dan guru akan mengajak kamu semua yang lain untuk ikut bersama membaca. Jadi selepas membaca, guru akan melakukan aktiviti seperti penulisan, lukisan ataupun drama. Bagi teknik yang terakhir adalah teknik kombinasi kaedah-kaedah membaca. Kelima-lima kaedah tersebut dapat membantu pelajar
dalam pelbagai peringkat dan kadang kala kaedah ini boleh digabungkan dalam sesuatu pengajaran. Kelima-lima kaedah ini guru menyediakan bantuan asas pada peringkat awal, kemudian membenarkan pelajar dibantu oleh pasangannya, dan pada peringkat akhir pelajar tersebut dapat membaca dengan sendiri tanpa bantuan sesiapa. Jadi kaedah ini dapat membantu pelajar, terutamanya bagi pelajar yang kurang ataupun yang masih biasanya untuk sekolah rendah yang kurang fasih ataupun kurang mahir untuk membaca. Jadi kaedah ini sangat sesuai untuk digunakan kepada golongan-golongan tersebut. Saya rasa setakat itu saja dulu perkongsian saya mengenai pendekatan holistik dalam pengajaran bacaan. Seterusnya saya serahkan semula kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara panel kita yang pertama atas kupasan yang menarik dan cukup padat sebenarnya. Apa yang boleh saya faham sebenarnya di bawah satu teknik membaca itu saja telah pun mengandungi banyak sebenarnya subtopik beberapa teknik yang lain sebenarnya. Dan saya percaya bahawa teknik-teknik tersebut telah pun kita aplikasikan di dalam pengajaran dan pembelajaran sebenarnya di sekolah. Tetapi cuma kita tidak didedahkan secara formal. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar apa itu sebenarnya di bawah tajuk teknik membaca. Jadi saya nak bertanya juga kepada Cikgu Suwarti, berdasarkan teknik membaca yang telah pun diterangkan oleh saudara panel kita yang pertama iaitu Mak Syarafi sebentar tadi, adakah teknik-teknik tersebut berkesan sekiranya kita mengaplikasikannya di dalam kelas? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Syarafi yang menerangkan tentang pendekatan membaca. Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar? Dengar cikgu, dengar. Okey. Okey, sebenarnya apa yang Syarafi dah ceritakan tadi tentang teknik-teknik itu sebenarnya memang dah digunakan dalam kelas. Cuma tak secara khusus je lah. Contoh kalau cikgu dalam bahasa Melayu, cikgu memang dalam Komsas terutamanya cikgu akan guna teknik membaca lantang. Okey, terutama sekali novel. Novel memang budak-budak tak akan baca kalau kita tak baca dalam kelas. Jadi cikgu akan gunakan kaedah membaca lantang ni sama-sama membacalah dalam kelas. Antaranya apa dia yang guna tadi ni membaca secara kooperatif kan. Okey, dan membaca lantang tu memang kami memang akan guna sebab kalau tak baca dalam kelas memang tak akan membaca, terutama novel. Novel kan bosan, bukan novel cinta kan. Bila novel cinta tak apalah, tak suruh baca pun baca. Tapi kalau novel Komsas ni tak adanya, mesti kena baca dalam kelas. Memang itu yang cikgu guna. Bila masuk awal-awal tahun je memang cikgu suruh baca bersama-sama dengan budak daripada bab 1 sampai bab last, bab terakhir. Okey, membaca secara kooperatif dengan membaca secara lantang memang dah guna, tapi kadang kita tak secara teruslah. Okey, itu sajalah. Okay, terima kasih. Setuju dengan cikgu tu, dengan Cikgu Suwarti bahawa memang kita gunakan teknik ini tanpa sedar sebenarnya. Teknik membaca lantang sangat sesuai sebenarnya kalau digunakan untuk mempelajari novel macam cikgu cakap tadi. Kita pun tahu bahawa pelajar sendiri malas untuk membaca sebenarnya. Okey, baiklah, kita akan menyambung lagi seminar kita dengan teknik membaca seterusnya iaitu teknik membaca secara kritikal yang akan dikupaskan oleh panel kedua itu Saudari Hurul Ain. Silakan Saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum menjawab persoalan saudara Dajmi, saya ingin menzahirkan rasa syukur dan penghargaan di atas kesediaan menjemput saya untuk berbicara dalam seminar ini. Baiklah, tanpa melengahkan lagi masa, saya akan menjawab persoalan yang diajukan seperti tadi mengenai teknik membaca secara kritikal. Teknik membaca secara kritikal melibatkan pemikiran secara kritis dan analitik yang bertujuan mentafsir, menilai dan merenung kembali maklumat yang dibaca. Bacaan secara kritikal merupakan pembacaan yang teliti dan mendalam.
Bacaan ini bertujuan untuk menjawab soalan bagaimana dan mengapa dengan lebih mendalam. Okey, membaca secara ketika mempunyai beberapa teknik, antaranya seperti yang dipaparkan, teknik bertanya kepada penulis, teknik KWL, teknik preview text, teknik procedure request, teknik hubungan soal jawab, teknik pengajaran eksplisit, teknik berfikir suara, teknik menerang imej dan teknik dialog. Namun begitu, pada pagi ini saya hanya akan menerangkan 2 teknik saja yang terdapat dalam teknik membaca secara kritikal. Okey, pertama teknik KWL. Pada tahun 1986, Orgel membina carta KWL untuk tujuan membantu merangsang pemikiran atau minda pembaca secara aktif semasa proses membaca. Model ini dikembangkan untuk membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan daya pengetahuan murid mengenai sesuatu topik. Pelaksanaan teknik KWL dalam bilik darjah ataupun penggunaannya secara individu untuk tujuan pembacaan secara kritikal tertumpu kepada penggunaan jadual KWL. Teknik ini terbina daripada akronim perkataan bahasa Inggeris iaitu KW.L. Okey, K bermaksud no. Apakah yang saya ketahui dalam langkah ini, kamu semua atau murid-murid akan bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang diketahui tentang topik yang sedang dikaji. Okay. W iaitu what, apakah yang ingin saya ketahui. Dalam langkah W, pembaca atau murid-murid akan berfikir secara analytical, iaitu dengan bertanyakan soalan kepada diri sendiri tentang topik yang sedang dikaji. Ketika bertanya soalan tersebut, kamu semua boleh mengamalkan teknik persoalan 5W1H iaitu what, when, where, why, who dan how. Okey, seterusnya langkah L iaitu learn. Apakah yang telah saya pelajari? Dalam langkah ini murid-murid diberi peluang membuat refleksi berkaitan apa yang sudah diketahui tentang topik yang dikaji. Refleksi ni dia macam kesimpulan berdasarkan maklumat baru yang diperolehi dan berdasarkan pengetahuan yang sedia ada berkaitan dengan topik. Pelajar boleh membuat kesimpulan baru mengenai topik yang dikaji. Okey, teknik KW ini mempunyai kebaikannya tersendiri iaitu dapat membantu pembaca atau murid mencipta pembacaan yang lebih efektif untuk diri sendiri. Membantu pembaca atau murid memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai sesuatu topik yang dikaji atau dibaca. Okey, kedua teknik dialog. Teknik dialog atau lebih dikenali sebagai Dialogue Thinking Reading Lesson DTRL yang dibangunkan pada 1991 oleh Michel Comeras. Matlamat teknik ini adalah untuk menggalakkan pelajar menggunakan gaya pemikiran reflektif yang munasabah. Gaya pemikiran reflektif ini dapat membolehkan pelajar membuat keputusan berkaitan dengan apa yang mereka percaya tentang satu cerita atau satu isu yang spesifik. DTRL ini menggalakkan pelajar untuk kembali membaca teks, untuk mengesahkan atau menjelaskan maklumat dan mempertimbangkan pelbagai tafsiran serta menilai penerimaan dan kerelevan tafsiran alternatif yang bersaing antara satu dengan yang lain. Teknik dialog ini mempunyai 2 fasa iaitu fasa bacaan dan fasa perbincangan. Fasa bacaan di mana satu elemen penting dalam teknik ini adalah cerita untuk dibaca dan dibincangkan. Oleh yang demikian penting untuk kita semua memilih cerita yang berupaya memandu pelajar untuk berbincang mengenai sesuatu isu atau persoalan dari pelbagai perspektif. Selain cerita tersebut juga dianggap penting dan menarik untuk pelajar baca. Okey, fasa seterusnya ialah fasa perbincangan. Fasa perbincangan menggunakan kebanyakan masa kerana ia sebahagian konsep
yang paling penting dalam teknik ini. Satu lagi elemen penting dalam fasa pembincangan ialah pelajar menilai kebenaran dan relevan sebab-sebab yang mereka kemukakan dalam perbincangan. Justru itu, ia dapat mengelak semua sebab-sebab yang pelajar kemukakan dihakimi oleh guru. Bagi mengelakkan penafian, pelajar perlu menilai pemikiran mereka sendiri. Okey, pada akhir teknik ini telah selesai, pelajar dapat berfikir berkaitan sesuatu topik dari pelbagai aspek dan mereka diberi peluang untuk menyatakan pendirian mereka berkaitan persoalan utama tentang topik yang dibaca. Teknik ini membolehkan pelajar membuat keputusan berkaitan dengan apa yang mereka percaya terkait isu atau sesuatu isu yang spesifik serta dapat menggalakkan pelajar untuk kembali membaca teks bagi mengesahkan atau menjelaskan maklumat. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih saudari Hurul Ain, panel kedua kita. Saya tertarik sebenarnya merasakan daripada dua teknik tadi, dia teknik dialog dan juga teknik KWL. Saya cukup tertarik dengan teknik KWL yang diterangkan yang diterangkan oleh saudari kerana teknik tersebut dapat meningkatkan pengetahuan kita sendiri sebenarnya dengan soalan yang kita akan ajukan pada diri kita. Dia tidak memerlukan macam seperti tadi yang saudara Syarafi membaca lantang tu memerlukan dua orang. Tetapi kalau KWL ini kita duduk dalam bilik seorang-seorang, kita tengah membaca pun kita boleh guna teknik tersebut. Kita boleh tanya sendiri apa yang kita ingin tahu, apa yang kita pelajari pada diri kita sendiri. Maksudnya melalui teknik KWL ini kita boleh aplikasikannya walaupun kita membaca seorang diri. Okey, baiklah. Teknik seterusnya adalah daripada saudari Nurul Fahana yang akan mengupas berkenaan dengan teknik membaca lantang. Jadi persilakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada saudara Najmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya, panel yang ketiga akan membincangkan pula berkaitan dengan teknik membaca lantang dan juga teknik membaca untuk belajar. Baiklah, membaca lantang adalah salah satu cara berkomunikasi. Ia merupakan satu cara untuk menyampaikan maklumat ataupun memberikan hiburan kepada pendengar. Bagi teknik membaca lantang, ada 4 strategi untuk melaksanakannya. Yang pertama, teknik ulang dan membaca serentak, teknik membaca radio, teknik membaca gema dan yang terakhir iaitu teknik teater membaca. Okey, jadi pada seminar hari ini saya akan memilih 2 teknik iaitu teknik ulang dan membaca serentak dan juga teknik membaca radio untuk dikongsikan kepada hadirin sekalian. Baiklah, kita mulakan yang pertama iaitu teknik ulang dan membaca serentak. Teknik ni adalah satu strategi untuk beri peluang kepada pelajar berlatih membaca dengan ekspresi yang betul. Teknik ulang dan membaca serentak ini juga adalah satu teknik di mana ia sangat menggalakkan para pelajar untuk membaca perkataan ataupun ayat-ayat yang mudah secara berulang-ulang sehingga pelajar mahir dengan bahan bacaan tersebut dan kemudian bahan-bahan bacaan tersebut akan dibaca secara serentak dan bersama-sama secara kelas. Okey, maksudnya dekat sini teknik membaca ulang dan serentak ni dilakukan di dalam kelas. Contohnya, guru akan bagi arahan kepada kamu semua untuk membaca satu bahan bacaan ni secara berulang-ulang. Sampailah kamu semua mahir dalam bahan bacaan tersebut dan kemudian bahan bacaan tersebut akan kamu baca bersama-sama di dalam kelas. Okey, maafkan saya. Jadi, teknik ini juga dikenal pasti untuk meningkatkan kelancaran membaca sebab teknik ini bagi peluang kepada pelajar untuk berlatih membaca teks secara berulang-ulang
sehingga mencapai kelancaran yang diingini. Sebagai contoh, untuk memastikan kejayaan teknik ni ada 2 langkah. Langkah yang pertama, membangunkan kepekaan terhadap irama. Okey, bagi langkah ni, guru semestinya dah sedar tidak semua pelajar berupaya untuk membaca dengan irama yang betul. Sebagai contoh, setiap bahan bacaan akan mempunyai intonasi ataupun nada yang berbeza. Contohnya seperti bahan bacaan cerpen, puisi, syair dan banyak lagi. Oleh yang demikian, guru bertanggungjawab untuk tunjukkan cara membaca teks yang berbeza menggunakan irama yang berbeza mengikut bahan bacaan. Maafkan saya, cara membaca dengan ekspresi yang betul untuk teks yang berbeza boleh juga membantu pelajar memahami apa yang mereka baca. Contohnya, macam yang saya cakap tadi, kalau kamu baca syair, kamu boleh faham, oh itu cara bacaan untuk syair. Kalau kamu baca puisi dengan nada membaca puisi, oh itu cara membaca puisi. Okey. Guru juga sebaiknya melatih pembacaan lantang ini secara ansur maju bermula dengan bermula dengan teks yang pendek dan beransur kepada teks yang lebih panjang. Oleh itu, guru perlu peka untuk memilih bahan yang dapat memberi pelajar pengalaman membaca bahan yang mempunyai irama yang berbeza. Okey, itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua pula ialah pemilihan. Okey, pemilihan pula merujuk kepada cara bahan yang digunakan dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang akan dibaca oleh pelajar di dalam kelas. Dalam pemilihan ni pula ada 5 cara untuk membahagikan bahan-bahan. Contohnya, cara yang pertama iaitu dengan baris ulang. Baris ulang ni terdiri daripada puisi-puisi yang mengandungi bahagian chorus yang boleh diulang-ulang baca oleh pelajar. Kemudian cara yang kedua iaitu dialog. Dialog ini pula terdiri daripada puisi yang mengandungi dialog yang berbentuk soal jawab. Cara yang ketiga pula iaitu dengan barisan choir. Okey, barisan choir ni pula satu proses yang membolehkan 3 orang pelajar membaca secara berirama dalam bentuk choir. Okey, yang keempat iaitu himpunan. Himpunan pula merupakan proses yang membolehkan pelajar membaca sesuatu bahan dengan keadaan suara yang memuncak ataupun dengan keadaan suara yang tinggi lah. Okey, yang terakhir, cara yang terakhir ni cara yang last, pemaduan. Pemaduan ni proses terakhir yang menyatukan semua pelajar untuk membaca setiap barisan bersama-sama. Jadi proses terakhir ni lah di mana kamu semua akan membaca bersama-sama secara di dalam kelas. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk teknik membaca dan ulang serentak. Kemudian beralih kepada teknik membaca radio. Okey, teknik membaca radio ni pula salah satu strategi dalam membaca bersuara yang mempunyai kepentingan tersendiri. Okey, umumnya membaca radio ni, teknik ni tujuan dia untuk bolehkan pelajar menyampaikan mesej menerusi pembacaan lisan dengan tepat. Membaca radio ini juga akan membantu pelajar untuk faham sesuatu perkara dan dapat rumuskan sesuatu perkara dan dapat menyatakan mula satu mesej untuk disampaikan secara lisan. Contohnya, teknik ini akan bagi peluang kepada murid-murid untuk berkomunikasi dengan tepat berdasarkan mesej dalam membaca bersuara.
Kemudian orang yang mendengar pula akan bertindak balas dengan membincangkan, menyatakan atau menilai semula mesej yang disampaikan sama ada mesej tu jelas ataupun tidak. Okey, jadi dalam konteks ni, contoh kamu di dalam kelas, seorang akan jadi pembaca manakala yang lain akan jadi pendengar. Okey, dekat situlah pembaca akan menyampaikan mesej dan kemudian pendengar akan bertindak balas. Okey, bertindak balas ni sekejap lagi saya akan bincangkan apa maksud bertindak balas tu. Jadi ada 4 langkah tau. Ada 4 langkah untuk jalankan strategi ni. Langkah yang pertama, guru akan menerangkan langkah-langkah bagi teknik membaca radio ni kepada para pelajar. Okey, maksudnya dalam teknik membaca radio ni, cikgu kamu akan bagi tahu peraturan-peraturan ataupun langkah-langkahnya. Contohnya, teknik ni pembaca memainkan peranan dengan membaca. Macam yang saya cakap tadi, seorang akan jadi pembaca manakala ada pendengar tu orang yang mendengar seseorang tu membaca. Pembaca juga sebagai juruhebah radio untuk menyampaikan mesej dan berkomunikasi dengan pendengar. Bahan bacaan yang disampaikan boleh dipilih oleh guru. Okey. Kemudian masuk kepada langkah yang kedua iaitu menyampaikan mesej. Dekat langkah ni, pembaca ketika penyampaian mesej, mereka dibenarkan untuk menukar perkataan, memasukkan perkataan baru ataupun meninggalkan perkataan yang mungkin dirasakan tidak wajar. Maksudnya, kamu sebagai pembaca, kamu boleh mengubah sesuatu perkataan tu. Ubah ni tujuan dia untuk memastikan apa yang kamu sampaikan tu lebih difahami. Jadi dekat sini guru akan beri panduan untuk membaca radio, antaranya pelajar dimaklumkan sebarang perkataan yang tidak difahami harus digantikan dengan perkataan lain. Macam yang saya cakap tadi, perkataan-perkataan tu digantikan supaya mudah untuk difahami dan tidak mengganggu pembacaan, tidak mengganggu pendengar juga. Jadi pendengar akan lebih faham kalau kamu tukar sesuatu perkataan yang mungkin sukar untuk difahami. Okey, kemudian kita berasal kepada langkah yang ketiga. Tadi menyampaikan mesej. Yang ketiga ni pula menyemak kefahaman daripada mesej tu. Maksudnya pelajar yang sebagai pendengar ni akan mempunyai kawalan dan ada hak di atas rakan yang jadi pembaca. Maksudnya kalau pendengar, contohnya kamu sebagai pendengar, kamu boleh arahkan si pembaca tu untuk ulang kembali apa yang dibaca. Mungkin sebab kamu tak faham ataupun sebaliknya. Untuk fahamkan lagi, kamu boleh arahkan pembaca tu untuk mengulangi perkara yang diminta. Jika maklumat yang disampaikan tepat, pembaca pula bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat dalam masa yang singkat. Perbincangan sebaiknya sekitar perkara yang didengar dan perbincangan boleh dimulakan oleh pelajar ataupun guru sendiri untuk mengesahkan mesej yang disampaikan. Untuk mengesahkan ni maksudnya untuk pastikan sama ada mesej tu disampaikan dengan jelas ataupun tidak. Okey, kemudian langkah yang keempat, menyemak maklumat yang tidak jelas. Okey, dekat langkah ni, kalau pendengar tu dia bagi pendapat yang bercanggah dengan apa yang pembaca itu baca, maksudnya menjadi tanggungjawab pembaca untuk menjelaskan balik maklumat yang ingin disampaikan dengan cara menceritakan ataupun membaca kembali bahagian tersebut supaya maklumat yang tidak jelas tu dapat disemak kembali. Okey, maksudnya langkah yang terakhir ni, langkah yang dapat menyemak sama ada maklumat yang disampaikan oleh pembaca tu jelas ataupun tak. Contoh, kalau kamu sebagai pembaca, kamu ada tanggungjawab untuk pastikan pendengar dapat faham apa yang kamu baca. Kamu boleh jelaskan balik, boleh
baca balik, boleh cerita balik sampailah apa yang pendengar faham sama dengan apa yang pembaca sampaikan. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja serba sedikit berkaitan dengan teknik membaca dan ulang serentak dan juga teknik membaca radio untuk dikongsikan kepada kamu. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator iaitu saudara Naif Najmi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Nurul Farhana, panel kita yang ketiga. Penjelasan yang cukup baik. Saya tertarik dengan teknik yang pertama tadi kerana ia lebih memfokuskan kepada irama sebenarnya kan. Kalau kita lihat pada ulang dialog barisan choir ini sangat dekat dengan irama. Jadi saya nak bertanya kepada Cikgu Suwati, sejauh manakah Cikgu rasa teknik ini berjaya dalam menjadikan seorang pelajar itu pandai untuk melagukan puisi-puisi tradisional sajak ataupun mungkin syair-syair lama. Sebab kita tahu pelajar tingkatan 3 pun dia ada novel dia kan, dia ada dia punya syair, dia punya tu. Jadi sejauh mana teknik ini berjaya jika diaplikasikan? Okey, terima kasih pada pendapat cikgu lah. Cikgu rasa teknik ni boleh lah dan berjaya sebab kan kita ulang, lepas tu kita dirama kan. Okey, boleh diaplikasikan lah sebenarnya kelas dan berjaya lah. Dalam contoh dalam tingkatan 3 ni kita ada Komsas terbagi kepada 2, novel dengan antologi. Novel ni novel lah kan, antologi, dalam antologi tu ada puisi-puisi, ada sajak semua kan. Puisi ni sajak dengan pantun tu termasuk dalam puisi kan. Okey, jadi teknik ni memang sesuai lah guna sebab untuk nak sebabkan kita berirama, membaca secara berirama. Bila berirama ni dia ada jeda dia. Okey, puisi pun bukan sajak pun dia ada jeda dia. Jadi bila sajak, pantun, syair dia ada jeda dia. Dan kalau tambah lagi syair dia ada pembahagian irama dia lagi pula. Tapi bagi cikgu yang tak belajar sastra, susah sikit lah nak mengajar teknik-teknik macam syair, jenis-jenis syair ni kan. Jenis-jenis syair contoh yang senang delima tu, narasi, dua-dua tu memang cikgu tak pandai lah. Tapi kalau dalam kalau nak menjadikan seorang itu boleh melakukan puisi ni, memang sesuai lah teknik ni digunakan. Maksudnya cikgu dalam kelas memang cikgu cuba untuk bagi contoh dulu, macam cikgu cuba untuk cakap pantun ke puisi ke, baru pelajar-pelajar ikutlah. Melafazkan pantun tu semua boleh buat kot, tapi kalau syair tu memang cikgu akan ambil contoh daripada YouTube lah, sebab cikgu ni bukannya ada asas sastra kan, dan suara pun tak sedap. Jadi kita kena ambil contoh daripada YouTube lah. Daripada YouTube tu setengah pelajar kita tak dia tak tunjuk bakat dia takkan mengaku dia ada bakat, betul tak? Bila dalam kelas bila kita cungkil bakat dia, kita tahu bakat dia ada. Setengah kan malu kan. Jadi memang teknik ni bolehlah digunakan. Okay. Terima kasih Cikgu Suwati atas jawapan tu tadi. Baiklah hadirin sekalian, kita akan teruskan lagi dengan teknik kita yang terakhir, iaitu teknik membaca untuk belajar. Sama-sama kita dengarkan, adakah teknik ini adalah teknik yang terbaik sebagai seorang pelajar jika kita praktikkan di dalam kelas ataupun apa-apa dalam aktiviti membaca. Mari kita dengarkan sama-sama kupasan yang akan diberikan oleh saudara Syarafi, panel pertama kita tadi. Silakan saudara. Terima kasih saudara moderator, saudara Naif Najmi. Okey. Baiklah, bagi sesi yang terakhir saya akan berfungsi atau saya akan ceritakan kepada pelajar-pelajar tentang teknik membaca untuk belajar yang terbagi kepada 5, iaitu teknik yang pertama teknik tinjauan, teknik yang kedua teknik pop, teknik yang ketiga teknik mencatat nota, teknik yang keempat teknik clear, dan teknik yang terakhir ialah teknik bangkit internet. Jadi pada hari ini saya akan pilih satu saja teknik yang saya rasa sangat berkesan untuk pelajar, sangat penting untuk belajar, iaitu teknik mencatat nota.
Baiklah, kemahiran bercatat nota dibentuk bertujuan untuk membantu murid menyediakan dan menyusun nota dengan cara yang sistematik dan menyediakan cara yang betul untuk membuat semak semula maklumat isi kandungan mata pelajaran yang telah dipelajari. Okey, baiklah. Jadi, kepentingan kamu mencatat nota ni yang pertama adalah untuk kita menyusun nota kita dengan cara yang sistematik. Dan yang kedua adalah bila kita catat nota ni, kita mudah untuk kita buat semak semula maklumat kandungan mata pelajaran yang kita pelajari. Okay, jadi saya akan kongsikan beberapa kepentingan kita mencatat atau kita membuat nota. Bagi kepentingan yang pertama, nota adalah cara yang terbaik untuk pelajar catat dan simpan segala ilmu dan maklumat yang penting secara ringkas. Baiklah. Nota ni sangat penting kerana kamu boleh catat semua maklumat, kamu boleh catat semua info-info penting yang guru ataupun tak kisahlah guru ataupun semasa kamu dengar ceramah ataupun semasa kamu dengar seminar ni, kamu boleh catat semua nota-nota yang penting yang kamu rasa dia penting dan dia berguna untuk kamu guna untuk bukan hari ini saja, maksudnya bila kamu nak guna esok ataupun hari-hari selepas ni, kamu boleh rujuk balik nota itu sebab dia penting ataupun dia boleh bagi kamu maklumat. Okey, kepentingan yang kedua adalah memudahkan pelajar untuk mengulang kaji pelajaran yang telah dipelajari. Okey, kamu pelajar, kamu dari awal pagi hingga ke tengah hari. Okey, kamu belajar banyak mata pelajaran kan, jadi mustahil untuk kamu ingat semua kata-kata ataupun semua apa pujahan ataupun semua kata-kata yang cikgu kamu beri, semua maklumat yang cikgu kamu beri dalam kelas kalau kamu tak catat nota. Jadi sebab tu penting untuk kamu mencatat nota setiap, sebab saya bagi contoh. Bila kamu masuk kelas, contoh masa pertama masa sains, kamu buat nota untuk subjek sains. Kamu catat segala isi penting, segala maklumat penting yang guru sains kamu beri semasa pengajaran. Seterusnya selepas masa sains, bahasa Melayu pula. Kamu boleh catat semua maklumat ataupun perkongsian yang guru kamu beri semasa pengajaran. Jadi bila kamu catat ni, kamu akan, bila kamu nak ulang kaji, bila kamu nak exam, kamu boleh buka balik nota. Hari ni hari Ahad, contoh hari ni hari Jumaat. Kamu catat nota untuk subjek bahasa Melayu untuk hari Jumaat. Nanti bila kamu nak exam, kamu boleh buka balik nota tu, kamu boleh ingat balik macam mana teknik nak buat karangan, macam mana teknik kita nak buat esei semua tu. Jadi nota ni sangat penting untuk kamu, terutama sekali bagi pelajar mata pelajaran yang sukar, yang memerlukan kemahiran mencatat nota. Baiklah, bagi kepentingan yang ketiga lah, pelajar mudah untuk mengingati nota kerana ia bersifat ringkas namun padat dengan perkara yang penting. Bila kamu catat nota ni, dia sebenarnya nota ni dia nota individu. Jadi kamu tak boleh nak ambil nota rakan kamu sebab nota ni bila kita catat sendiri, kita lebih faham, kita lebih ingat sebab nota ini bersifat ringkas dan padat. Jadi nota yang kamu catat itu biasanya hanya kamu yang faham. Sebab tu kamu tak boleh nak guna ataupun kamu tak boleh ambil nota rakan kamu sebab nota itu mungkin kamu tak faham apa bentuk penulisannya, apa yang ditulis tu sebab kamu tak ada di tempat semasa rakan kamu tu. Bagi kepentingan yang terakhir ialah pelajar dapat memahami kuliah dengan lebih dalam secara tidak langsung dapat meningkatkan semangat untuk belajar. Jadi bila kita catat nota, bila kita ada nota yang cantik, jadi kita lebih bersemangat untuk kita belajar. Jadi saya akan kongsikan beberapa teknik mencatat nota yang boleh kamu aplikasikan dalam pengajaran. Kamu boleh guna sticky note ataupun pen atau pensel berwarna, kamu boleh guna highlighter. Jadi bila nota kamu tu berwarna-warni, nota kamu cantik, nota kamu menarik, kamu akan lebih bersemangat, kamu akan lebih faham, kamu akan lebih bersemangat, kamu akan lebih mudah ingat apa yang kamu belajar.
Saya rasa itu saja dulu perkongsian saya mengenai kepentingan mencatat nota untuk belajar. Saya harap pelajar dapat aplikasikan kemahiran ini dalam pengajaran kamu seharian. Okey, setakat itu saja dulu. Saya serahkan semula kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih saudara Syarafi, panel kita yang pertama. Saya setuju bahawa dengan teknik mencatat nota untuk belajar ini adalah satu teknik yang sebenarnya cukup dekat dengan pelajar sebenarnya. Sebab bila di sekolah memang cikgu-cikgu pun menyarankan kepada pelajar untuk kita salin nota balik. Kalau kita tengok, kalau kita pinjam nota kawan kita, dia tidak akan sama dengan apa yang kita faham, kita tulis. Itu sebenarnya nota untuk belajar sebenarnya yang kita boleh aplikasikan. Sebagai contoh, orang yang bercatat nota, orang yang tidak pandai membaca, ahli masyarakat moden yang tidak tahu membaca dianggap sebagai orang yang tidak berfungsi dalam bidang kehidupan masa kini. Sememangnya seseorang yang tidak tahu membaca akan sukar untuk menguruskan kehidupannya dalam masyarakat masa kini. Kerana pada masa kini dalam apa saja kita kena membaca. Kalau kita pergi supermarket sekalipun, kita kena nak pilih barang, kita kena tahu okay, lorong ini lorong mana. Jadi dalam kehidupan seharian kita memang membaca itu adalah satu perkara yang penting lah untuk kita pelajari. Jadi kita telah pun berakhir sampai ke penghujungnya. Nampaknya semua panel kita telah mengupaskan teknik membaca dengan cukup baik dan cukup padat sebenarnya isi-isinya. Tak tumpah seperti lubuk akal lautan. Bab kata pepatah ya, sangat luas pengetahuannya. Jadi hadirin pelajar sekalian, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan rumusan yang akan dirumuskan oleh panel-panel kita, juga tetamu jemputan kita, Cikgu Asra Jaafar ya. Jadi saya serahkan mempersilakan panel kita yang pertama iaitu saudara Syarafi untuk merumuskan perbincangan kita pada hari ini. Okey, baiklah. Jadi saya akan rumuskan kembali apa yang saya cerita di awal seminar tadi. Okey, jadi saya akan buat rumusan balik. Terdapat 9 teknik membaca secara holistik, iaitu teknik yang pertama, teknik membaca bebas, teknik kedua, teknik menelah, teknik yang ketiga, teknik membaca senyap, teknik yang keempat, teknik meringkas dan bertindak balas, teknik yang kelima, teknik membaca secara berkooperatif, teknik yang keenam, teknik membaca lantang, teknik yang ketujuh, teknik membaca dengan bantuan guru, teknik yang ke-8, teknik berkongsi membaca, dan teknik yang terakhir ialah kombinasi kaedah membaca. Jadi semua teknik ini berkesan untuk membantu pelajar memahami atau membantu pelajar dalam proses pembacaan. Selain itu, saya juga ingin ingatkan semua pelajar untuk mencatat atau mengaplikasikan teknik mencatat nota ataupun kemahiran mencatat nota, kerana ia sangat penting dan sangat digalakkan kerana ia dapat membantu kamu untuk lebih faham tentang sesuatu topik yang kamu pelajari. Okey, setakat itu saja dulu. Seterusnya saya serahkan kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih ahli panel kita yang pertama. Kita dengarkan pula rumusan daripada ahli panel kita yang kedua. Silakan saudari Hurat Ain. Terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator apa yang saya dapat rumuskan mengenai teknik membaca secara kritikal yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Di mana teknik yang paling berkesan yang boleh diaplikasikan oleh para pelajar, sudah tentu bagi saya memilih teknik PWL. Hal ini demikian kerana melalui teknik tersebut ia bukan sahaja dapat membantu pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam bagi mengenai sesuatu topik yang dikaji, malah ia dapat membantu pelajar untuk membuat kesimpulan baru mengenai topik yang dikaji berdasarkan maklumat baru yang diperolehi dan dengan pengetahuan sedia ada berkaitan topik yang dikaji atau yang dibaca. Okey, diharapkan agar teknik ini dapat membantu pelajar dalam proses PDP yang berkesan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih saudari panel kita yang kedua.
Saya teruskan kepada saudari Nurul Farhana, panel kita yang 3 untuk merumuskan hari ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada saudara Najmi. Okey, secara keseluruhannya, teknik membaca lantang seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya kongsikan tadi, teknik membaca ulang dan serentak dan juga teknik membaca radio. Sememangnya saya rasa kedua-dua teknik ini sangat sesuai untuk diaplikasikan kepada murid-murid untuk meningkatkan tahap kemahiran membaca mereka. Seperti yang saya kongsikan tadi, kemahiran membaca ulang dan membaca serentak dan juga membaca radio sangat sesuai untuk diaplikasikan dalam kalangan murid-murid sekolah. Teknik-teknik ini secara tidak langsung dapat menarik perhatian murid untuk membaca. Diharapkan teknik-teknik ini juga dapat membantu pelajar sedikit sebanyak untuk meningkatkan kemahiran membaca, sekaligus mungkin dapat meningkatkan tahap akademik mereka. Jadi, saya rasa bolehlah sekiranya hadirin atau adik-adik sekalian mengaplikasikan teknik ini di dalam kelas bersama-sama guru. Diharapkan ilmu yang disampaikan pada hari ini boleh membantu para pelajar di dalam kelas untuk meningkatkan lagi kemahiran membaca para hadirin. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudara Najmi. Baiklah, terima kasih saudari Nurul Farhana atas rumusan yang diberikan. Seterusnya yang ditunggu-tunggu, saya menjemput yang dihormati Cikgu Puan Suwarti Asra untuk menyimpulkan sedikit melalui perbincangan kita pada hari ini. Okey, terima kasih sekali lagi kepada moderator dan ahli-ahli panel. Syabas dan tahniah saya ucapkan kerana berjaya membuat seminar secara online hari ini. Tahniah. Okeylah, adalah pelapis nanti bakal jadi guru BM kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasihlah sekali lagi sebenarnya. Terima kasih sebab mengingatkan kembali cikgu ni kepada teknik-teknik mengajar, teknik-teknik membaca. Okey. Memang secara tak langsung memang apa yang kamu sebut tu cikgu ada aplikasikan dalam kelas. Cuma namanya memang dah lupa lah. Biasalah. Dan bila kita masuk ke sekolah, bila kita masuk sekolah ni dia dah jadi macam cacah merba. Sebab dalam satu kelas tu dia akan ada cemerlang, sederhana dan lemah. Jadi sebenarnya memang orang nak bila kita cakap memang senang. Bila nak buat memang sangat susah. Dan kita perlukan usaha yang lebih lah. Kan sebab kalau dalam kelas sekarang ni memang campur. Jadi teknik-teknik ni memang boleh guna tapi kesesuaian pelajar juga kesesuaian. Dan kena buat 3 jenis pengajaran yang berbeza. 3 tadi ni. Jadi kalau kata teknik membaca lantang memang sesuai lah untuk Komsas. Untuk kelas-kelas yang pertengahan dan ke belakang. Sebab kalau kita tak baca sekali dengan mereka tak akan membaca dengan kita. Takkan habis satu novel tu. Okey. Dan kalau kata teknik teknik meringkas tu memang sesuai lah untuk teks. Contoh sekarang ada ringkasan, ada rumusan balik. Pada zaman kamu tak ada kan? Sekarang dah ada balik. Jadi memang sesuai lah kalau meringkas ni. Jadi memang terima kasihlah mengingatkan baliklah cikgu kepada teknik-teknik ni semua lah. Ada dekatan 3 periksa tahun ni cikgu. InsyaAllah. Mungkin ada, mungkin tak ada. Sebab kalau tak ada macam tahun-tahun lepas lah, resultnya biasalah. Kalau ada tu mungkinlah mereka akan bersedia. Tapi harap ada lah, cikgu harap ada. Cikgu harap ada PT3 tahun ni sebab kalau tak ada PT3 memang takkan belajar apa ni. Cikgu Tarah. Dia tak ada aim dia, tak ada tujuan. Ya, okey. Apa lagi nak cakap tahniah lah sekali lagi. Memang teknik ni banyak guna tapi saya tak langsung tau.
Dan bila kamu ke sekolah nanti, kamu tahulah macam mana nak guna. Belajar memang kita belajar teknik teori. Memang di universiti belajar teori. Tapi masuk ke sekolah praktikal. Praktikal ni dia akan awal masa praktikal okey lah. Jadi aplikasikanlah semua ni ya. Okey, jangan jangan hanya belajar, aplikasikan dalam kelas sama dengan cikgu lah. Okey, terima kasih. Terima kasih moderator, terima kasih semua. Baik, terima kasih kepada Cikgu Suwarti Asra atas rumusan tadi. Sebelum kita mengakhiri seminar hari ini, para pelajar diminta untuk sebentar lagi akan menjawab soalan di Google Form yang pautannya akan diberikan di ruangan komen untuk kami mendapatkan maklum balas berkaitan dengan seminar pada hari ini. Jadi hadirin hadirat yang dihormati, kita telah pun sampai ke akhir perbincangan. Semoga seminar teknik membaca ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat kepada sidang hadirin sekalian, terutamanya khusus kepada pelajar-pelajar sekalian. Saya akhiri perbincangan kita pada hari ini dengan 2 rangkap pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita, andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali kita bersua lagi. Jadi sebelum itu, semua pelajar diminta untuk membuka kamera untuk sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan. Ya, okey. Dalam kiraan pelajar tak nak buka kamera, tak apalah, kita ambil gambar dengan Atas katil lagi bang. Tak pasal muka je bang. tak apa, kita ambil gambar dengan cikgu. High four tu kenapa? Mana muka dia? Okey, dalam kiraan 1, 2, 3, cheese. Dah? Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Puan Suwarti Asra, Guru Bahasa Melayu, juga kepada semua pelajar kerana telah pun memberi kerjasama yang cukup baik untuk kami menjayakan seminar teknik membaca pada hari ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ada rezeki jumpa lagi. Cikgu lupa buka mic. Tak buka mic, sorry. Boleh je cikgu kat Padang petang ni, ya kemah. Boleh je. Mic lah. Okay, petang ni dah boleh just kemah. Ya kemah, okey. Cikgu, masa ni cikgu. Sanggup luang masa. Ya. Korban masa cuti untuk kami. Okey, sama-sama. Semoga berjaya ya. Amin. Okay. Bye. Semua SMP Bahasa Melayu ni cikgu. Yang ni subjek ni harap dapat A lah. Kat sana ni subjek keterampilan membaca. Harap dapat A lah. Amin, insyaAllah. Okay. Terima kasih banyak cikgu. Okay. Bye.